Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'd. Sahibul fadilah, Tuan Imam, tuan-tuan guru, para alim ulama, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hari ini kita sambung lagi perbincangan kita berkenaan dengan salat khauf. Muka surat 377. Keadaan yang kedua, ketika berlaku pertempuran dengan musuh, barisan telah bercampur aduk dan menjadi sangat gawat. Dalam keadaan ini tak ada cara solat yang ditentukan, malah masing-masing bersolat mengikut cara yang termampu, sama ada sambil berjalan atau berkenderaan. Dalam suasana macam tu, kita boleh berjalan, kita boleh berlari, kita boleh menembak orang, macam-macam. Yang pentingnya masih lagi solat masa tu. Rokok dan sujudlah dengan isyarat gerak kepala je. Tak perlu kita rokok dan sujud dengan cara macam keadaan biasa. Untuk isyarat sujud, kepala tunduk daripada isyarat untuk rokok. Maknanya kalau sujud lebih rendah sikit daripada rokok. Jika dapat mengikut di kalangan mereka secara salat berjemaah adalah lebih baik, walaupun mereka berlainan arah atau makmum terkedepan daripada imam. Hal ini berdasarkan hadis Allah berfirman, hafizu ala salawati was salati wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukbana fa iza amintum fazkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Peliharalah kamu, kerjakanlah dengan setiap dan sempurna pada waktunya, dengan tetap dan sempurna pada waktunya, segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Dan jika kamu takuti sesuatu bahaya, maka sembahyanglah sambil berjalan atau berkenderaan. Kemudian apabila kamu telah aman sentosa, hendaklah kamu mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang secara lebih sempurna, sebagaimana Allah telah mengajar kamu apa yang kamu tidak mengetahuinya. Begitu juga hadis daripada Ibn Umar radhiyallahu anhuma ketika menceritakan salat khauf. Selepas menyebutkan dua caranya yang terdahulu, katanya, fa in kana khaufun huwa ashad min zalika sallu rijala qiyaman ala aqdamihim aw rukbanan mustaqbil kiblati aw ghayra mustaqbiliha. Qala Malikun qala Nafi'un la ara Abdullah bin Umar zakara zalika illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kegawatan lebih memuncak daripada itu, bersolatlah sama ada sambil berjalan kaki atau berkenderaan, dengan menghadap kiblat ataupun tidak. Malik mengatakan bahawa Nafi' telah berkata, setahu aku Abdullah ibn Umar tak akan menyebut demikian kecuali daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat Muslim pula menyatakan bahawa fasalli rakiban aw qa'iman tumi'u ima'a. Bersalatlah sama ada berkenderaan atau berdiri, dan lakukanlah dengan cara isyarat. Ketika bersalat, semua pergerakan yang berlaku disebabkan suasana peperangan ini dimaafkan kecuali percakapan dan jeritan, kerana tiada keperluan berbuat demikian. Jika terkena najis yang tak dimaafkan seperti darah atau seumpamanya, salat tetap sah tapi wajib diqada kemudian. Bersalat secara ini adalah untuk kemudahan bagi semua peperangan yang mematuhi syariat,
dan setiap keadaan yang sangat ditakuti oleh seorang mukallaf, seperti melarikan diri daripada musuh atau binatang buas dan sebagainya. Perkara yang diberi perhatian dalam pensyariatan cara bersolat ini ialah menjaga solat tersebut supaya ditunaikan dalam waktunya yang ditetapkan, kerana mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Taala, "Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sembahyang itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atau orang yang beriman yang tertentu waktunya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, apa yang kita baca ini ada beberapa perkara. Pertama, jika sekiranya dalam peperangan yang penuh dengan gawat, maknanya rancak marak api peperangan, dalam keadaan macam itu, yang pertama, menghadap kiblat tidak diwajibkan. Pada masa itu yang wajibnya sembahyang. Begitu juga ketika itu beberapa rukun sembahyang mungkin tidak perlu dilaksanakan dengan sempurna, seperti rokok dan sujud, tapi memadai dengan isyarat. Yang ketiga, orang yang dalam keadaan seperti ini, dia boleh sembahyang sama ada dalam keadaan berjalan, atau dia sembahyang dalam keadaan berlari, ataupun dalam keadaan rukbana, menunggak. Sedangkan sembahyang fardu tak boleh, asalnya kena sembahyang atas tanah, hak yang masyhurnya. Jadi di sini telah mengambil hukum yang lain. Kemudian orang yang sembahyang seperti ini dikatakan apabila dia sembahyang, dia hanya meraihkan sekadar yang mampu. Mana tak bolehlah mengarahkan orang diam-diam sebab dia tengah sembahyang, dan dia tak bolehlah bertempik dan sebagainya. Dia jaga dalam bab yang tak ada kepentingan, tak boleh. Tapi ada kepentingan, tak apa, dengan beberapa isyarat dan beberapa arahan. Jadi cara yang macam ni dia berbeza dengan hak pertama tadi. Hak yang pertama semalam, di mana musuh arah kiblat, musuh belakang kiblat, dalam keadaan hak ni sembahyang, hak ni bangun, hak ni sambung, hak ni bersiap siaga, hak ni tak kira dah, sebab ini dalam keadaan marak, dalam keadaan tak tentu. Ini yang disebut oleh ulama berdasarkan apa yang Nabi SAW lakukan, sebagaimana yang diajar oleh Malik daripada Nafi', dan kata para ulama, Nafi' mengambil daripada Abdullah ibn Umar. Abdullah bin Umar tak akan cakap dalam masalah pensyariatan melainkan ada hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmah pensyariatan solat khauf. Apa dia hikmah pensyariatan solat khauf? Semua cara bersolat tersebut disyariatkan untuk memberi kemudahan kepada orang mukallaf agar mampu menunaikan kewajipan ini yang merupakan hubungan paling penting dengan Allah, bagi mendapatkan pertolongan dan kemenangan daripadanya semasa berjuang menentang orang kafir di medan perang. Jadi di sini ada beberapa hikmah. Hikmah yang terbesar ialah bila kita berperang, maksud berperang ni jihad lah ni, sini ni. Bila kita berperang, berjihad fi sabilillah, apa benda yang paling penting? Orang perang, orang nak apa? Orang nak menang. Orang perang, orang nak apa? Orang nak bantuan. Ini biasalah kita dengar cerita hak ni minta bantuan mana-mana. Hak pasukan besar pun minta bantuan kau tambahan daripada macam-macam. Okey. Sekarang bantuan yang paling kukuh adalah daripada langit. Bila mana kita sembahyang wasta'inu bisabri wassalah, maka di situ rahsia besar kemenangan Islam. Sebab itu orang Rom bila tengok orang Islam hebat dalam peperangan, Maharaja Rom suruh cek, maka dilaporkan kepada mereka, kepada Maharaja Rom, sifat orang Islam ini ialah billaili ruhbanun wa bin nahari fursanun. Mereka itu pada waktu malam seperti rahib yang kuat ibadat, dan pada waktu siang seperti panglima tentera yang gagah perkasa. Maknanya bila ada hablum minallah kuat, maka datangnya
nusrah, bantuan daripada Allah. Sayyidina Umar ibn Al-Khattab pernah menyatakan, innama nusirna bima'siyatil adu fa iza asayna Allah wa rasulahu fala nasra lana. Sesungguhnya kita telah diberi kemenangan oleh Allah dengan sebab musuh buat maksiat. Kalau kita juga buat maksiat 2 kali 5, nak menang ke mana? Jadi asas ni kita tengok. Yang kedua, dengan salat menyebabkan tentera Islam akan merasa ruh maknawiyah, kekuatan. Jadi kekuatan ini pada masa itu kepergantungan dan tawakal kepada Allah amat bulat dan tekad. Sebab itu kalau kita tengok puak-puak ni seolah-olah macam saing mati. Tengok cara mereka tu. Kalau kita baca ucapan Khalid bin Al-Walid bila dia hantar surat kepada musuh-musuh Islam, katanya, jitu biqaumin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Aku mari nak perang dengan kamu ni, aku bawa satu kumpulan yang mana mereka cintakan mati syahid sebagaimana kamu cintakan kehidupan. Musuh pun gerung, tuan-tuan, sebab hubungan dengan Tuhan kita Tuhan. Dan zaman dahulu menjadi tradisi, tokoh-tokoh Islam, panglima-panglima, dia akan cari ulama-ulama untuk sama-sama mengorbankan diri mereka, sama-sama untuk bersama dalam memberi sokongan dan dokongan kepada perjuangan Islam ini. Jadi para ulama datang, mereka solat, mereka munajat, mereka juga mengambil posisi dalam peperangan, menyebabkan kemenangan demi kemenangan berlaku. Bacalah sejarah Muhammad ibn Wasi' al-Uzdi, bacalah sejarah seperti Silah ibn Ushayb, Hudai bin Iyad, Abdullah ibn al-Mubarak, dan ramai lagi, tuan-tuan. Mereka ini memang luar biasa. Salahuddin al-Ayyubi kita tengok, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Begitulah mereka ini adanya dokongan daripada para ulama Rabbani yang takutkan Allah, yang memberi nasihat kepada umat Islam, kepada tentera Islam, menyebabkan gabungan inilah melahirkan kemenangan yang gemilang dalam tentera Islam. Kemudian seterusnya, justru hatinya berasa tenang mengingati Allah, Tuhannya yang maha tinggi dan maha agung. Keyakinannya bertambah dengan pertolongan dan sokongan Allah dan teguh pendirian di medan peperangan. Benarlah firman Allah Ta'ala dan ingatlah firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maksudnya, hai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan suatu pasukan musuh, maka hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya, dan sebutkanlah serta ingatlah Allah dengan doa banyak-banyak supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Tengok apa yang berlaku bila temu dengan musuh sabit. Itu sifat orang Islam. Tapi orang Islam bukan kerja cari musuh. Ya zambillah. Nabi sendiri kata, la tatamannu liqa al-adu fa in laqitumuhum fasbiru innallaha ma'as sabirin. Jangan kamu bercita-cita cari musuh, tapi kalau kamu bertemu, hadapkanlah dan sabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Itu dalam Islam. Dalam Islam kita jangan cari penyakit, jangan cari musuh, tapi bila ada, maka teguhkanlah kesabaran kita dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang menariknya, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Maka hendaklah kamu zikir kepada Allah banyak-banyak, mudah-mudahan kamu beroleh kemenangan. Tengok gabungan antara sabit dan zikrullah. Pelik, dalam keadaan situasi genting, zikrullah ni penting. Sebab itu syiar orang Islam pelik, dia akan zikir pada Allah. Dia zikir pada Allah, dia sebut Allahu Akbar.
Dia sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Dia sebut la ilaha illallah. Dia sebut dengan subhanallah, Allahu akbar walillahil hamd. Dia sebut. Itu orang Islam. Jadi bila zikir pada Allah, maka sudah tentu akan memberi banyak kelebihan. Dengan zikir pada Allah, hatinya jadi kuat, hatinya jadi tenang, hatinya jadi kukuh. Kalau tuan-tuan rajin tengok YouTube ni banyak lah. Tuan-tuan tengok Free of Syria sebagai contoh. Kalau kita tengok puak-puak ni, mereka sentiasa zikir pada Tuhan. Itu gambarannya. Perlu dinyatakan bahawa salat khauf dengan semua cara memungkinkan seorang tentera Islam mendirikan salat tanpa kesulitan dalam apa jua bentuk peperangan dan jenis kelengkapan perang yang dihadapinya pada bila-bila masa, dan sebarang tempat, lebih-lebih lagi ketika peperangan tidak memerlukan manusia bertempur secara bersemuka sebagaimana kebanyakan peperangan yang berlaku sekarang. Jadi kita tengok semayang khauf ni penting, sebab peperangan zaman sekarang beza dengan dulu. Dulu muwajahah, dulu mubarazah. Apa makna muwajahah? Bertembung depan. Sebab pedang, orang duduk 10 kaki tak kena dah. Kalau panah, orang duduk 200 kaki tak sepak dah. Mana ada hak batasan. Tapi zaman sekarang tak. Kita tengah duduk gini, mari bom mati. Gini, macam-macam. Jadi dengan sebab itulah kita kata kewaspadaan zaman sekarang jauh lebih kuat lagi, sebab sasaran luar biasa. Kewajipan bersolat tidak gugur dengan sebarang keadaan. Dengan keterangan tersebut, jelaslah bahawa kewajipan bersolat tak akan gugur daripada seorang mukallaf dengan sebarang keadaan dan sebagaimanapun halangannya selagi hayat di kandung badan. Namun Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan pelaksanaannya sama ada dengan menangguhkan solat seperti solat jamak, memendekkan seperti solat musafir, atau meringankan cara melakukannya seperti solat khauf dan solat bagi pesakit berdasarkan sebab-sebab dan suasananya. Tengok, kenyataan ini jelas menunjukkan kepada kita solat ni tak boleh tinggal. Sebab itulah solat merupakan agenda utama dalam hidup orang Islam. Aqimis salata li zikri wa'mur ahlaka bis salah wastabir 'alaiha wal muqimis salah. Aqimus salah, banyak ayat yang menyebut tentang solat. Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu an, imam ahli sunnah wal jamaah, imam yang mempertahankan Al-Quran daripada serangan puak-puak Mu'tazilah yang mengatakan Quran ini makhluk, sedangkan mengikut akidah ahli sunnah wal jamaah Quran ini kalamullah yang qadim. Bila keadaan macam itu menyebabkan dia dipukul salah satu daripada fasa-fasa pemerintahan Abbasiyah yang berfahaman Mu'tazilah, disebab teruk dia diuji dengan sesungguh-sungguhnya, tak kala dia diuji satu persatu, sehingga ketika mana dia kena sebab, salah satu sebatan itu menyebabkan dia pensang. Pensang dia, tuan-tuan. Bila pensang, dia sedar. Pertama sekali dia jaga, dia tanya, waktu semayang masuk tak lagi? Dia jaga, dia ingat orang lain, aku duduk mana sekarang? Gitulah. Tengok, dia tanya waktu semayang masuk tak lagi. Sebab kita nampak kecaknaan, keprihatinan mereka dalam solat. Penting orang-orang macam ni, kita tengok dia tak akan abaikan solat. Huru-hara kehidupan manusia sebab tak solat. Dalam hidup ni bila tak solat, huru-hara. Makin tak solat, makin huru-hara. Pentingnya solat dalam kehidupan, dalam apa jua keadaan. Cukup kita nasihat anak kita solat, maka dengan pelaksanaan solat
dia akan jadi orang baik, insya-Allah. Wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiti Jannati, muka surat 37, pensyariatan hak-hak anak dan hak-hak ibu bapa. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 37, pensyariatan hak-hak anak dan hak-hak ibu bapa. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak-anak. Pertama, nafkah. Apa makna nafkah? Beri bantuanlah, beri hal yang memungkinkan anak meneruskan hidup dengan okey. Utamanya makan, minum, pakaian dan keperluan asas dia. Kalau jenis penyakit asma, carilah ubat-ubat asma dan seumpamanya yang boleh menyebabkan hidupnya okey, selesa. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya. Bila dah dia menyusu, bagi kat dia upah. Ini maksudnya upah di sini. Kalau seorang tu yang memerlukan kepada cari ibu susuan untuk anak dia ni, jadi kepada ibu tu kena beri upah. Itu maksudnya. Dalam ayat ini Allah telah mewajibkan bapa memberi upah kepada ibu yang menyusui anaknya sebagai nafkah anak tersebut. Zaman sekarang kadang-kadang ada pengasuh dan sebagainya. Nafkah ni penting. Sementara lagi dengan dunia sekarang ni macam-macam complicated yang memerlukan nafkah yang pelbagai. Macam-macam. Nak masuk tadika, nak masuk sekolah rendah, nak masuk sekolah menengah dan sebagainya. Nak pergi tuition, nak belajar lagi dan sebagainya. Memahami pendidikan dan pengajaran yang terbaik dalam hal ibadat dan akhlak. Dalam hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adibu auladakum ala salasi khisalin, hubbi nabiyyikum wa ali baitihi wa qiraatil Qur'an." Didiklah anak-anakmu 3 perkara: cintakan nabimu. Tengok, suruh cintakan nabi dengan cara makrifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cintakan keluarga nabimu dan membaca Al-Quranul Karim, membaca Quran. Terapkan bacaan Al-Quran dalam kehidupan. Begitu juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang mafhumnya, "Ingatlah kamu semua adalah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaanmu." Pemerintah ialah penjaga yang dipertanggungjawabkan terhadap rakyatnya. Seorang lelaki ialah penjaga ahli keluarganya yang dipertanggungjawabkan terhadap mereka. Seorang wanita pula adalah penjaga rumah tangganya, suaminya dan anak-anaknya yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Seorang hamba ialah penjaga harta tuannya yang telah dipertanggungjawabkan kepadanya. Ingatlah kamu semua adalah penjaga, pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan terhadap jagaan dan amanahmu. Artinya kena laksanakannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mana hala walidun waladan min nahlin afdalu min adabin hasan." Tidak ada suatu adab yang telah diberi oleh seorang bapa kepada anaknya lebih baik daripada adab dan akhlak yang terpuji. Akhlak dan adab terpuji ialah nombor utama, penting untuk diselesaikan. Sebab sekarang ni isu yang kita hadapi ialah krisis akhlak. Jadi bila krisis akhlak ni, ini penyakit. Bangsa, negara hancur, lebur, jatuh semua sekali ni isunya kerana akhlak rapuh. Kata Syauqi, Ahmad Syauqi, penyair Mesir, "Innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa iza zahabat hum zahabu." Sesungguhnya
Umat-umat ini tertegak dengan sebab mereka ada jati diri akhlak yang hebat. Apabila akhlak itu hilang dalam kehidupan mereka, maka bangsa itu akan hilang, akan jatuh goyah. Orang tak tengok hebat. Itu akhlak. Jadi ilmu akhlak ni patutnya daripada kalau rendah, kalau menengah, sampai mesti kena ada akhlak. Dan akhlak ni kalau boleh buat praktikal. Kita tak boleh dah buat main ajar je, tak boleh. Kena buat praktikal. Salah dimakmurkan, ditebarkan. Sifat bahasa, dengan bahasa minta maaf selalu. Boleh saya tolong? Kita tak mau tolong aku. Itu bahasa kita sekarang, tolong ni. Jadi perkara-perkara macam ni, akhlak macam ini kita tengok. Sebab kadang-kadang boleh ke orang bukan Islam dah pula sebahagian. Dia lebih berakhlak, kita jadi ketinggalan. Ini bala tuan-tuan. Ini bala. Islam lengkap syumul, tapi orang Islam ada banyak masalah. Sebab orang Islam tak mampu untuk memungkinkan menempatkan Islam dalam jiwa dia. Islam di satu lembah, orang Islam di satu lembah. Sehingga Allamah Syekh Fathiyah Khan karang satu buku, Maza ya'ni bintima'i lil Islam. Apa artinya aku menganut agama Islam? Adakah Islam pada nama, pada keturunan, pada binti, pada bapa, pada keluarga, pada tanah air, pada sempadan geografi, ataupun Islam ini jauh merentasi pelaksanaan ubudiyah kepada Tuhan. Akhlakmu Islam memang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akrimu auladakum wa ahsinu adabahu." Hendaklah kamu memuliakan anak-anak kamu dan didiklah mereka dengan peradaban yang baik terpuji. Mulia anak-anak. Sebab bila dimuliakan, dia rasa dihormati. Bila dia rasa dia tidak dimuliakan, dia rasa dia ada masalah. Dan baikkanlah adab. Macam mana adab? Kita ajar dia ada adab yang baik. Orang yang baik, dia akan tekankan isu adab. Sebab adab ni perlu diperingatkan dari semasa ke semasa. Kita sendiri pun, walaupun kita sudah tua, kadang-kadang terlepas juga adab yang tak baik. Sebab itu kita ni kena ada muhasabah sentiasa, dari semasa ke semasa, dari semasa ke semasa. Dengan adab yang baik ini, banyak perkara yang akan menyenangkan kehidupan kita. Abdul Razak dan Sa'id bin Mansur dan lain-lain telah mentakhrijkan hadis daripada Ali radhiyallahu anhu yang bermaksud, ajarkanlah anak-anakmu serta keluargamu segala kebaikan dan didiklah mereka. Ajar kebaikan. Kita cuba eksporkan kebaikan kepada mereka. Buat baik. Apa benda yang baik. Sebab itu kita ni dalam Islam ni kadang-kadang kita nak buat seorang tak mampu juga. Nak buat seorang tak mampu juga. Satu, pertama kelemahan kita. Kedua, terlepasnya pandangan kita berkenaan dengan beberapa isu anak-anak. Jadi salah satunya ialah dengan cara ajak mereka pergi jalan. Ajak pergi jalan, pergi Mekah. Kalau ada lebih lah rezeki. Pergi Mekah, kita tengok. Kita tengok ada, tengok style orang Arab, style orang Turki, style orang Indon. Tengok tu keluarga mereka. Tengok keluarga hang macam mana. Jadi akhirnya dia dapat, dia bina. Sebab dengan cara itu dia akan dapat mengambil manfaat daripada apa yang berlaku. Itu satu sebab orang kita ni banyak kalau kita tengok dah cerita-cerita ke, jenis sesal kemudian semua. Mak mati orang nak baik mak. Pergi menyembah kubur mak. Masa hidup sepak terajam mak. Itu perangai. Jadi masa tu tak guna dah. Yalah taubat tu kena taubat, bukan tak kena taubat. Maknanya orang panggil, kenapa tak buat daripada awal lagi? Ini bala yang berlaku. Sebenarnya ibu memainkan peranan yang cukup besar dalam mendidik anak-anak dan mengatur urusan rumah tangga. Bukan bapa, nombor satu ibu.
Penyair pernah bermadah, al-ummu madrasatun iza a'dattaha a'datta sya'ban tayyibal a'raki. Ibu sebagai madrasah sekolah, jika kamu sediakannya, kamu sediakan umat yang menjadi generasi terbaik. Apa makna? Ibu ni tuan-tuan, sebab dia ni menjadi penyambung antara anak dengan ayah dia. Sebab ghalibnya dia yang paling banyak duduk di rumah, ghalibnya. Jadi bila dia ni baik dan dia ni faham dan dia tahu duduk perkara sebenar macam mana nak aturkan kehidupan, pada masa itu anak-anak dia pun jadi okey. Itu kesan ibu yang baik, ibu yang cerdik, ibu yang tahu cara untuk nak jadikan anak-anak mereka ada keunggulan, ada jati diri. Makin hebat apabila makin ibu ini takutkan Allah, maka anak-anak pun akan jadi takutkan Allah. Bila ibu ini boleh bangkit tengah malam sembahyang, maka anak-anak pun akan bangkit tengah malam sembahyang. Itu besarnya kelebihan ibu ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Soalan yang kedua, muka surat 286 Nur itulah yang menerangi dan membuka. Bismillahirrahmanirrahim. Nur itulah yang menerangi atau membuka, dan basirah mata hati itulah yang menentukan hukuman. Apabila kita sebut macam itu, dengan adanya pancaran cahaya ilahi melalui kefahaman yang sebenar dan ilmu, maka dia akan memberi kepada kita satu jalan. Contohnya kita mari belajar ni tuan-tuan, dengan nur yang kita dapat, macam kita mari belajar ni, seolah-olah banyak benda yang memberi signal kebaikan pada kita. Mungkin kita rasa nak sembahyang, kita nak sedekah sikit, kita nak buat baik dan sebagainya. Kemudian basirah mata hati itulah yang menentukan hukuman. Apabila kita kata kefahaman ini satu hal, tetapi pelaksanaan kepada kefahaman tersebut adalah melalui basirah, di mana basirah ini akan menetapkan nak buat atau tak. Sebab kita sekarang bersifat ramai yang tahu, tapi ramai yang malas buat. Siapa dia tahu fadilah baca Quran banyak lebih. Alif lam mim itu bukan sehuruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf tu diberi 10 pahala. Baliknya ramai orang tahu walaupun tak faham bahasa Arab, tapi sekurang-kurangnya maklumat tu ada. Tapi berapa ramai orang baca Quran? Soalnya berapa ramai baca Quran? Tak berapa ramai. Berapa ramai orang pergi sembahyang subuh di masjid? Tak amal. Hak tahu ramai. Sebab tahu ni lain. Jadi basirah inilah yang menyebabkan satu semangat untuk nak buat atau tak mau buat. Jadi dah bila dah ilmu dah ada, apa semua sekali ni ada. Sebab itu ulama kata, Nabi sebut, kita ni sebenarnya tuan-tuan, baik setara mana pun, bila sampai hari akhirat kelak kita sesat. Bukan hak jahat tu memang sesat hak mudah. Hak jahat tak ada masalah lah, itu memang dia sesat. Hak baik, kamu baik, kamu sesat. Kalau kamu jahat, memang amat sesat. Kenapa baik pun amat sesat? Kenapa baik pun sesat? Kerana bila dia tahu offer Tuhan, Allah dia kata, ya Rab, kalau aku tahu gini, aku sedekah semua sekali. Tengok tu, dulu orang minta sedekah 10 riyal, 5 riyal, berkira aku tak riyal dia, malah aku. Tapi bila hari akhir aku, Allah, kalau aku tahu aku tak 100 riyal. Itu punya sesat.
Itu satu. Kalau aku tahu sembahyang malam banyak pahala ni, apa aku buat 2 rakaat? Kalau tahu aku tahu buat 200 rakaat. Kalau aku tahu pergi masjid belajar ni baik ni, aku pergi semua tiap-tiap waktu. Ada mana pun aku agendakan, khususnya hari Jumaat, Sabtu, Ahad ke, ataupun hari ada masa. Kalau aku tahu jalan ke masjid ni banyak fadilah, aku pergi sentiasa jalan ke masjid nak sembahyang. Kalau aku tahu, bukan isu tak tahu, tapi maksud kalau aku tahu tu, aku tahu pahala begitu besar di hari akhirat bila masuk. Tahu macam tu nak apa lagi? Ya laitani qaddamtu li hayati, alangkah baiknya kalau aku hidup mula atas muka bumi. Nak hidup macam mana? Nungalah lain dah. Macam kita tua bangka dah. Ya Allah, alangkah baiknya aku muda dulu, sedap makan, beriang boleh 5 biji. Sekarang 5 ulah pun tak boleh. Darah tinggi naik dulu. Mazhab baru je lah. Baru sikit. Rasa-rasa je lah kek deriang ke apa benda pun sikit je. Itu pun kena minum air kosong banyak, macam-macam lah, takut sangat. Jadi maknanya dalam hidup ni itu keadaan. Kita ni memanglah kita nampak kita senang. Sebenarnya senang kita ni lah paling banyak pahala kita boleh buat. Senang kita ni adalah memungkinkan kita boleh buat pahala yang begitu banyak kalau kita pandai cara ni. Cuba tuan-tuan fikir kalau tuan-tuan hidup zaman sahabat. Contoh, memang kita nak sebab nak tengok Nabi, nak tengok akhlak dia betul, tapi boleh bayangkan. Pertama, nak masak dapur gas tak ada orang-orang itu. Dapur gas baru 30 tahun ni baru. Dia tak ada. Pakai kayu api. Kedua, nak cari gandum-gandum ni Giant tak ada hari itu. Giant, Tesco tak ada orang. Beli gandum kok, mana beli gandum sungguh. Kalau ibarat kita kok, kalau beli beras tu bukan beli beras, beli padi. Lepas tu mengisar. Lepas mengisar tu baru nak makan. Jenis tumbuk-tumbuk, hak jenis apa ni, peracur kau ada. Lepas tu nak uli pula. Nak masak tu 5 jam. Lama ambil masa nak pakai. Sekarang sendiri duit je. Ada berapa? 100 riyal. Anak si Arab, okey. Kami bakar ke? Okey. Masa tunjuk je. Kedai tunjuk. Bayar. Kan mudah. Maknanya bila mudah masa kita banyak. Yang kedua, kalau kita hidup zaman Nabi, dah malam bersama dengan isteri, nak maya malam pula. Bila nak maya malam, nak keluar rumah gelap, macam mana? Tengok-tengok atu pula ada. Allah, satu pula. Jadi muka menakut. Nak qada ajak, nak ambil air sembahyang, nak mandi pula, cari pula timba kalah. Allah, takut. Nampak? Akhirnya proses tu kalau rajin sungguh nak mayang tu 1.5 jam baru selesai, baru boleh nak mayang. Tapi kita sekarang kejut saja pukul 3 pagi, bilik kita tu ada dah tandas dalam. Ada pula air panas. Air panas sekarang ni orang tak tahan. Air sejuk, air panas. Tekan tu. Lakoh tu kalau kita bilang tu, daripada kaki kita katil dengan bilik air tu 3 lakoh. Sebab rumah kecil 20 kali 70. Tak usah banyak. Bukan 200 kali 700. Rumah kecil. Lakoh. Boleh ambil air semayang, boleh mandi, boleh memayang. Dalam masa 5 minit kita selesai. Boleh memayang. Tak bimbang takut apa-apa. Senang ibadat. Boleh semayang lama. Tapi kita tak buat. Kita tak buat. Orang zaman dulu kan main sungguh. Kita baca sejarah tu, mayang 200 rakaat, 100 rakaat, 80 rakaat, berrakaat-rakaat. Satu hal.
Kita tak pernah fikir macam mana dia kena pergi tandah, kena pergi jauh daripada nu, qada hajat dulu, lepas tu pergi ambil air semayang dulu, kalau perlu mandi kena mandi dulu, patah balik ke rumah mayang pula. Kita tak pernah fikir. Sejuk, musim sejuk, musim panas sangat, susah. Ini tengok. Sebab itu kita kata isunya sekarang, bila kita dilempah ruahkan dengan nikmat, kita terleka dalam kenikmatan. Kita terleka. Ni dak leka dah ni. Dak leka pun macam leka dah. Kalau hak leka tak tahu. Baik. Sementara hati pula melaksanakan atau meninggalkan manakala nur, itulah yang menerangi baik dan buruknya. Lalu dengan mata hati ditetapkan hukum, dan setelah itu maka hatilah yang melaksanakan atau menggagalkannya. Sebab Nabi kata, ala inna fil jasadi mudghah, iza saluhat saluhal jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadal jasadu kulluh, ala wahyal qalb. Ketahuilah bahawa pada tubuh badan manusia ada segumpal darah, kalau baik-baik semua, kalau rosak-rosak semua. Kali itulah hati. Penting hati ni. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ada beberapa soalan ni. Soalan pertama, semasa anda datang ke masjid, orang tengah salat subuh. Selepas salat subuh, boleh tak anda buat salat sunat? Apakah okey? Dalam masalah ni khilaf ulama. Masyhurnya berdasarkan nas boleh. Berdasarkan nas boleh. Cumanya dalam mazhab Syafi'i, selepas salat subuh tidak ada, kecuali min zawatil asbab. Itu yang disebut oleh para ulama. Apakah kelebihan membaca al-maksurat? Syukran. Sini ada disebut dalam fadilat-fadilat. Maksurat semua tu tak ada kelebihan. Tetapi yang ada kelebihan tu disebut tentang Fatihah, Izazu, Kulhu, ada sebut macam tu. Sebab maksurat ni himpunan yang dibuat ijtihad oleh para ulama. Para ulama dia cuba kaji hadis Nabi, dia tengok apa amalan Nabi, dia gabung. Antaranya almarhum Hasan Banna, ni bahasa moden. Kalau zaman dulu klasik juga seperti Imam Nawawi dalam Al-Azkar. Jadi mereka buat, dan ramai ulama-ulama sufi dalam kitab Riyadul Jannah dan sebagainya, mereka susung tentang selawat-selawat, ibadat-ibadat dan sebagainya. Kemudian mengenai kenyataan Al-Quran bukan makhluk, saya kurang faham. Betul, bolehkah bukankah setiap sesuatu yang selain Khalik itu adalah makhluk? Maka mengapa kalam Allah tidak disebut sebagai makhluk? Sebab kaedah menyatakan sifat daripada zat yang qadim, maka hukumnya qadim. Sifat daripada zat yang qadim, maka hukumnya qadim. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kalam Allah ini, kalau kita baca kalam Allah, apa ni dia kata? Sifatun qaimatun azaliyatun. Ini dia sifat yang berdiri pada azali lagi. Sebab Allah tu dalam keadaan macam. Cuma kita tak katalah bahawa hak orang tulis tu itu qadim, bukan hak tu. Hak tu memang makhluk dakwah, ketah tu. Tapi kita tak cakap macam tu, keliru. Kita kata asal kalam itu adalah qadim. Itu dia. Macam orang tanya Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari, macam mana awak kata Quran tu kalam Allah yang qadim, sedangkan mamak ngaji, Ali ngaji, suara dia keluar? Maka dia buat satu kenyataan yang cukup hebat. Imam Al-Bukhari menyatakan, al-kalamu kalamul bari was-sautu sautul qari. Kalam itu adalah kalam Tuhan, tapi suara tu suara siapa? Abdul Basri, suara Sudais, suara Khalid Husari, Mustafa Nuaina, apa-apalah, Mustafa Ismail. Kalam, suara tu. Tapi kalam tu memang kalam Allah. Orang tak kata kalam Husari, bukan. Kalam Allah, suara dia. Baik. Mengenai hukuman atas penzina, doktor, adakah seorang penzina lelaki dan penzina perempuan wajib berkahwin sesama pasangannya? Tidak wajib. Tidak wajib. Bukan wajib. Bila berzina wajib kahwin? Tak wajib. Yang wajibnya hukuman atas dia.
Hak wajib tu hukuman, jangan wajib kahwin, wajib hukuman. Cuma orang kita dia rasa malu. Itu soal lain ya. Soal lain. Jadi kerana doktor mengikut satu kes di India, seorang wanita mati kerana diseksa keluarga suaminya setelah dipaksa berkahwin dengan lelaki yang merogohnya, kononnya alasan hukum Islam. Wallahu alam, tak ada. Saya jawab dalam buku ni, anti hadis. Tolong beli tuan-tuan. 12 riyal kita beri 10 riyal. Ni yang terbaru jawapan ni. Dalam bab ni pun bila ada pendapat kata zina ni hukuman rejam bagi pesalah tu tak ada dalam hadis, tak ada dalam Quran. Jadi tiba-tiba hadis je kata. Jadi kita nak beramal, maka kita jawab berdasarkan kenyataan, dengan hadisnya, dengan hujahnya satu persatu, jawapan boleh dapat sendiri. Apakah komen Ustaz tentang orang-orang atau golongan yang menolak tasawuf? Ada yang mengatakan kerajaan negeri Selangor menolak tasawuf. Wallahu a'lam. Saya tak berani kata, tapi menolak tasawuf yang sesat adalah wajib. Menolak tasawuf yang sesat adalah wajib. Hak mengarut wajib tolak. Jadi hak jenis pelik-pelik ni tak boleh. Mentang-mentang ni tuan-tuan, bila hak baik ni, sebenarnya hak baik ni lah syaitan cuma masuk. Hak jahat tu memang dah syaitan nak masuk pun member dah. Member dah yang tidak berapa susah sangat. Okey, tapi hak baik. Sebab itu hak baik ni paling baik. Bila kita nak buat baik, masalah. Sebagai contoh, kita mari masjid, kita pakai pakaian yang kemah-kemah, kita pakai smart-smart, jubah gini, kita bawa duit pula 50 riyal, kita pergi masjid, kita kata aku nak pergi masjid ni, aku nak cari pahala banyak, aku nak belajar, aku nak. Kita pun masuk masjid. Bila masuk saja masjid, kita pun sembahyang sunat. Allahu akbar, bismillah. Kemudian kita tengok orang tengok kita, kita terperasan orang tengok kita. Biasa memang kita awal kok lambat sikit itu. Alhamdulillah, gai dah orang, mari dah syaitan cepat. Dalam keadaan macam tu mari lalu syaitan. Dengar pula orang bisik-bisik jauh, oi orang tu hebat, boleh jadi menantu Allah. Lain macam dia mari. Bila hak baik ni cepat dia mari, sikit je kita bagi kat orang, Syekh, okey. Tapi kita nampak orang tu tak berapa appreciate, duit banyak. Syekh, ni ikhlas ni 8 kali ikhlas ni. Tengok, dia cepat mari. Sebab itu Imam Ghazali kata, syaitan ni memang cukup hebat, dia datang nak rosakkan manusia. Itu dia. Apakah ciri orang yang muqarrabin? Orang muqarrabin ni orang yang sentiasa muhasabah diri dengan Tuhan, dan dia tak nampak amalan dia tu amalan dia. Dia nampak amalan ia adalah kurniaan taufik daripada Tuhan. Jadi dia tak rasa apa. Hasanatul abrar wa sayyiatul muqarrabin. Orang baik, orang biasa macam kita baik dah. Tapi bagi orang yang muqarrabin ni kadang-kadang dia tu tak baik lagi. Ada lagi benda yang jauh lebih baik pada tu. Dia boleh buat lagi. Macam-macam. Baik. Di manakah tempat yang paling afdal salat minta hujan? Dalam masjid atau di luar atau kawasan dataran? Dua-dua. InsyaAllah minggu depan atau 2 minggu lagi siap buku salat minta hujan. Pakai baca je. Saya tak jawab. Saya dia pakai akad buku je. Jawab buku. Dua-dua. Nas ada menyebut hal tersebut. Cuma ada pendapat kata kalau di Masjid Nabi dengan Masjid Haram, di situ lebih afdal. Kalau tempat lain di Padang lebih afdal. Sebab dia suruh bawa binatang, kambing, lembu kubah, ayam, itik, suruh bawa, masing-masing suruh berdoa. Dalam buku tu juga saya sebut macam mana Nabi Sulaiman dia berjalan nak minta hujan, tiba-tiba dia tengok semut, kaki pak-pak duk kakak duk doa. Dia faham bahasa semut. Lalu dia kata cukup semut doa, insya-Allah Tuhan turun hujan. Kalau semut doa boleh minta hujan, kita lagi hebat tuan-tuan. Tapi masalah banyak rasa, ni masalah kita. Baik. Kenapa bila saya baca Al-Quran mudah mengantuk, pedih mata? Apakah banyak dosa mata yang dilakukan?
Setan dia tenggek tu. Dia sebenarnya sebab kadang-kadang kita tak merasakan sesuatu. Tuan-tuan bayangkan kita baca satu surat, nama surat tu surat kekasih kita. 800 kali dok baca. 800 kali. Tak puas-puas baca Allah. 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 Tengok. Sebab tu. Jadi kalau kita letak Allah jadi kekasih kita, baca tak masalah. Tapi sekarang kita tak ada siapa kata. Sebab bila kita buat satu acara yang lebih bersifat adat, ritual adat sahaja, dia tak jadi ibadat, ini jadi masalah. Sementara lagi kita tak faham, maka sudah tentu rasaan khusyuk tak akan rasa. Tapi kalau kita faham, maka mungkin kita menangis. Bayangkan sebuah bukit yang cukup hebat, kalau Quran turun atasnya, maka hacul lebu bukit tersebut. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashian mutasaddian min khasyatillah. Kalaulah kamu tengok, kalaulah kami turunkan Quran atas sebuah gunung puncak, kamu akan tengok dia khusyuk, hacul lebu, takut kepada Allah Rabbul Alamin. Apakah nafkah asas untuk isteri yang tak mempunyai anak? Nafkah asas, pakaian dia, minuman dia, makan dia, tempat tinggal dia, itu asas. Dan keperluan-keperluan semasa. Saya sebut semasa ni maklum sajalah, zaman sekarang handset, zaman sekarang adalah beberapa perkara yang perlu-perlu. Baik, kita mendidik anak-anak untuk dapat A dalam peperiksaan tapi akhlaknya rosak, minta penjelasan. Hari ni kena beli buku nota anakku dengan wasiat anakku. Selesai insya-Allah. Jadi sebenarnya isu macam ni sentiasa menjadi polemik sebab berlaku pemisahan antara ilmu dengan akhlak. Sepatutnya disekalikan. Baik, Ustaz minta pencerahan tentang sakit marad. Orang dibolehkan meninggalkan salat jemaah apabila ada keuzuran sakit. Bagi orang awam, apabila sakit fizikal tapi pada ahli suluk, mereka meninggalkan salat jemaah kerana sedang mengobati penyakit hati. Sakit hati dikira sakit. Ini bahas panjang tuan-tuan. Jadi kita boleh rujuk dalam A to Z tasawuf. Panjang cerita ni. Buku A to Z tasawuf tu kita cerita sebahagiannya dalam huraian pandangan-pandangan mereka. Apakah masih dapat pahala atau ganjaran apabila kita berzikir dalam keadaan lalai? Contohnya kita berzikir ketika menunggang motosikal tapi fikiran berfikir benda lain. Jawabnya dapat. Dalam kitab Hikam, apa kata Ibn Athaillah? La tatruki zikra li'adami hudurika. Jangan kamu tinggalkan zikir sekalipun tak datang ingatan tu. Boleh jadi zikir dan lalak lebih baik lalak daripada tak zikir asli. Dan boleh jadi dengan zikir tersebut akan membawa kepada teringat. Macam kita pergi rumah orang, orang jauh pergi keli tahlil ke apa, kita bukan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Otak kita kata tuan rumah ni janganlah buat akak karipak je. Aku lapor, ya Allah, tolak nasi, ya Allah. Dengar kata nasi Arab ni, tak apalah harap-harap. Dalam keadaan banyak-banyak tu, boleh jadi satu ketika dalam 1000 zikir tu, mungkin yang ke 650 tu kita teringat Allah, mana la ilaha illallah, tak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar mereka Allah. Lalu kita terasa mungkin masa tu satu tu dengan rasaan tu jauh lebih baik daripada segala-galanya. Tengok bagaimana pula kalau kita selawat ke atas Nabi sallam dan kalam. Begitu juga insya-Allah akhirnya kita akan jadi baik. Wallahu a'lam. Saya rasa sekadar itulah dulu, dan beberapa buku-buku baru kita ada di sana. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakirna fid din min ta'wil. Allahumma ja'alna min allazina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Wassalam.